dia berjual bisnes. Tapi maknanya dia tu bagus lah, pelajaran dia bawa, dia boleh buat bisnes. Macam saya juga dulu terpaksa lah juga kan. Kalau nak berkongsi pengalaman lah, terpaksa bekerja. Tapi walaupun terpaksa, kita mengikhlaskan dirilah. Banyaklah kalau kata pengalaman bekerja. Kerja dekat apa nama tu? Pasar Raya. Dah tahu dah perasaan tu macam mana. Kerja di Pasar Raya, lipat baju. Saya pernah kerja pam minyak, kerja di kilang. Saya pernah dekat Seri Kembangan. Kilang apa? Kilang Adrat. Buat ni Adrat ni. Buat meja-meja ni lah. Pasang ketuk. Cuti panjang. Saya tak pernah ambil soksen, tapi saya ambil 3 tahun setengah tanpa soksen. Kali terakhir saya kerja kat mana? Dekat library UID. Sebelum saya kerja kat UID. Tapi semuanya tu apa? Rezeki daripada Allah Ta'ala. Yakinlah kita dah berkahwin, itu rezeki daripada Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang merezeki kepada mereka, anak-anak kita, dan juga diri kamu. Saya rasa kalau rezeki saya tak banyak kot, tapi untuk anak-anak ni, bagi rezeki saya kompang saja. Ada kompang saja rezeki anak. Pertama segi, itulah segi material kita. Mampu ke nak menyara anak orang ni? Kalau diri sendiri pun miss, jangan orang macam mana. Jangan fikir. Yang kedua, tadi tu segi kemampuan kewangan kita, material, financial. Yang kedua, physical. Itu juga penting tu. Kalau kita mampu, kita tak mampu, apa hukumannya? Apa hukumnya? Tak boleh ya. Dengan orang kata boleh jadi haram kalau kita tak mampu fizikal. Tapi jangan fizikal maksudnya yang itu aja yang kamu tahu itu. Fizikal ni umum lagi, bukan setakat itu. Fizikal, kesediaan fizikal kita untuk kerja lebih. Kerja lebih apa? Kita dah kahwin, dah ada isteri lagi. Kalau dah ada anak lagi, kita kena kuatlah fizikal, kena kerja. Lepas kelas kena pergi kerja sampai malam. Sanggup ke? Tanya diri sendiri, mampu tak? Kalau masih berkahwin, masih nak malam-malam bangun pagi pun susah, selalu datang lewat kelas. Payahlah bang. Diri sendiri pun tak lepas. Dia kena jadi orang yang kuat, profesional mu'min. Itu profesional mu'min. Tapi kalau sendiri-sendiri, kehidupan sendiri pun tak teratur. Masuk bilik, tak lipat lah, apalah, buku terabur dan lain-lain. Sebab dia belum sedia lah tu. Lagi tanya diri sendiri, mampu tak mampu tu nak kerja lebih tu. Nak study nak kena lebih. Study kena lebih tu maknanya. Kan? Kena belajar lagi. Lepas tu lebih, kalau ada anak malam-malam sanggup kena berjaga ni. Malam tak ada kesanggup ke? Kalau masih belum, jangan. Kalau masih belum bersedia, jangan. Kalau masih ada virus M tu lagi, belajar pun M lagilah. Saya suka bagi contoh. Contoh apa? Antara lelaki dengan perempuan, mana yang lebih sabar? Perempuan ya. Lelaki lah. Mana perempuan sabar? Lelaki lebih sabar. Sebab itu dah talak dengan lelaki. Bukti. Lelaki lebih sabar, lebih penyabar. Perempuan ni pam. Antara bukti lain, lelaki ni penyabar. Kalau malam-malam anak nangis, tidur lelaki penyabar. Dia masih boleh tidur. Sabar. Perempuan ni tak sabar. Dia bangun, tengok, dah kencing, tukar pamper, nak tidur. Dia sabar.
Tak semua ya. Tak baik. Tak kita sama-sama jaga malam. Dan kalau jaga malam tu sebenarnya kita apa-apa yang berlaku dalam kita kena pandang positif lah. Kena pandang positif. Bangun tu sebenarnya betul. Kalau kita ikhlas nak jaga anak kita, jaga anak, kan jagalah. Semuanya apa yang kita fikirkan. Kalau kita anggapkan anak tu beban lah. Kalau kamu datang ke kelas tu dekat beban, leceh lah dia. Assignment tu kalau kamu leceh lah dia. Beban lah dia. Tapi kalau kita anggapkan benda tu memang dia sebagai dah berkeluarga, nak kepada anak, menjaga, terima lah, enjoy lah. Itu je caranya. Nak tak nak kita kena buat. Lebih baik kita buat dengan keadaan kita suka daripada kita buat dengan keadaan kita leceh. Jadi buat, kita kena ambil positif. Inilah yang melayan kita. Bila dah buat-buat, dah pegang-pegang, dah basah-basah tu kan dah cergas kan, sambunglah tahajud 2 rakaat ke. Sebenarnya itu tujuan kita, baik anak kita tu, nak kejukan kita. Tapi kalau kita tu tension, semuanya apa yang kita fikir kan, nak tak nak benda tu berlaku, benda tu ada. Jadi kita kena terima. Yang penting dalam pemikiran kita apa yang kita fikir kan. Kalau boleh, kalau boleh, kau fikirkan. Kita punya terlihat. Semuanya hanya persepsi ada kita je. Okey. Dah segi ke belum tadi? Segi ke tu dah ready belum? Pertama segi financial, kedua dari segi physical. Yang ketiga yang paling penting sekali lah. Ni dah sedia belum? Mental kita, psikol kita. Sebab apa? Perkahwinan ini kalau kita anggapkan sebenarnya untuk bersuka-suka, seronok-seronok, kita takkan bahagia. Sebab perkahwinan itu sendiri apa? Perkahwinan itu adalah tanggungjawab. Tanggungjawab. Kadang-kadang banyak masalah. Kadang-kadang kita kahwin ni dengan seorang perempuan ni, kita bukan kahwin dengan perempuan tu aja. Kita kahwin dengan siapa? Itu dia. Pada part family yang understanding, alhamdulillah. Yang tak ada understanding, kita masih belajar. Apa ni hari raya? Tak beli ke baju raya ke? Kalau kita ada duit, alhamdulillah lah. Kalau tak ada, macam mana? Macam mana? Tak ada fikirkan tu. Lagi-lagi kalau ialah, lepas tu kita kena bersedia segi mental kita. Atas apa-apa sekalipun. Lagi satu, mental kita untuk mengubah diri kita. Dah tadi, maksudnya dah mengubah. Bukan maksud dah pas kahwin ni kita tak boleh berkawan-kawan dengan lelaki-lelaki contohnya. Boleh, tapi jangan lupalah tanggungjawab. Setengah-setengahnya bila kahwin ni, dia tak nak ubah sikap dia. Sikap dia yang masih nak pergi main bola, dia pergi main bola lagi. Dah kahwin ni, pergi sini main bola lagi, maksudnya je lah. Boleh kan tak boleh. Ikutlah keadaan. Yang masih minat nak mancing lagi. Ini yang kadang-kadang bukan berlaku di kalangan student, berlaku orang-orang yang di luar tu. Dia dah kahwin tapi tak ubah sikap dia yang bujang. Masih nak fikir mancing lagi lah, masih nak cari kat kampung lah, mengariki. Dia dah kahwin tapi masih nak fikir nak tangkap burung lagi lah. Dia tak nak ubah diri dia. Macam tu dalam pas berkahwin ni, dia ada sikit perubahan lah. Perubahan dari segi persediaan untuk keluarga, segi mental tu. Kita kena expect bahawa kahwinan tu bukannya mudah, tapi membawa kepada mudah. Itu bincang dulu. Ya, perkahwinan tu bukan satu yang mudah, tapi membawa kepada kemudahan. Apa maksudnya? Hati kau tu benar. Kahwin ni bukan mudah, banyak tanggungjawab yang kita kena buat.